Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak ceritakan pasal apa itu pekerja sosial. So, pekerja sosial kita tahu merupakan satu profesi yang menawarkan perkhidmatan kepada masyarakat. Menurut Melly dan Dubois, pekerja sosial ni ialah merupakan satu profesi yang mana ditubuhkan bagi meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup. Kerja sosial ini lebih ke arah keadaan sosial itu sendiri, masalah-masalah sosial dan mengurangkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi menurut International Federation of Social Workers tahun 2000, dia ada memberikan definisi yang mana the social work profession promote social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being, utilizing theories of human behavior and social system. Social work intervenes at the point where people interact with their environments. Principle of human rights and justice social are fundamental to social work. Jadi menunjukkan bahawa kat sini skop kerja sosial itu profession yang mendorong kepada perubahan sosial itu sendiri. Jadi penyelesaian kepada masalah dan untuk membantu masyarakat, jadi meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam kerja sosial ini turut menggunakan teori-teori yang berkait dengan sistem sosial dan tingkah laku mereka. Seterusnya, kenapa kita ni perlu dengan pekerja sosial ni? Jadi, pekerja sosial ni yang kita tahu ialah bertanggungjawab kepada badan-badan tinggilah maupun institusi di mana tempat mereka melakukan praktik kerja sosial, turut di mana mereka bertanggungjawab dalam meningkatkan kefungsian sosial itu sendiri, khususnya kepada golongan rentan. Selain itu, arus dunia kini yang sangat mencabar dan semakin canggih, penggunaan teknologi yang semakin pesat kini turut menguasai tingkah laku kita kan. Seterusnya terdapat juga pelbagai masalah disiplin yang timbul, seperti kita tahu sekarang ni terjadi kes-kes seperti peras ugut, buli, pelajar pukul guru, rumah guru dibakar, percubaan membakar sekolah, membunuh. Memberi gambaran yang jelas bahawa kat sini pelbagai masalah-masalah seperti ini kerap sekali berlaku. Jadi untuk kita atasi masalah-masalah ini, kita perlu ada pekerja sosial yang dilatih, yang telah terlatih untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari bagi memastikan segala permasalahan dapat diatasi dengan baik. Jadi, siapa pekerja sosial ni kan? Siapa pekerja sosial ni? Pekerja sosial ni adalah seorang yang telah diajar secara profesional mengenai kesihatan mental dan mempunyai kelulusan CJ ijazah yang tinggilah dalam bidang kerja sosial ni. Selain itu, dia pula menyediakan perkhidmatan yang sebaiknya lah, seperti dari segi sosial, emosi dan kehidupan seseorang kepada persekitaran sekolah itu sendiri. Jadi, pekerja sosial ni adalah menjadi penghubung antara rumah sekolah serta komuniti yang besar dalam menyediakan perkhidmatan ni. So, jadi pekerja sosial ni, sekolah merupakan seorang yang membimbing untuk kita bantu pelajar ni untuk capai tahap keupayaan mereka dalam suasana sekolah tersebut. Jadi justru itu, untuk melengkapkan matlamat tujuan ini, jadi pekerja sosial ni, sekolah ni menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu pelajar sekolah mengatasi halangan kepada kejayaan mereka yang mungkin berpunca dari sekolah ataupun rumah itu sendiri. Tadi kita dah dengar apa maksud pekerja sosial, kenapa perlunya pekerja sosial kat sekolah kan. Kita kat hampa semua, kat korang semua, tentang apa beza pula pekerja sosial sekolah dengan kaunselor sekolah. Sekolah ni, kalau dekat sekolah, kita panggil dia sebagai cikgu istimewa sebab dia bukanlah kaunselor, tapi dia adalah seorang guru yang bantu pengetua ataupun bantu guru besar untuk atasi masalah-masalah sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Dia mediator, dia ada advocator dan dia ada broker. Mediator ni dia adalah orang tengah dalam nak selesaikan masalah pelajar. Kalau dia terlibat dengan dadah, mungkin kita akan hubungkan dia dengan ADK. Pekerja sosial sebagai advocator.
Okay, advocator ni apa? Advocator ni adalah orang yang tolong kita untuk speak out. Tu murid-murid yang mana macam sekolah-sekolah yang ada student yang ada masalah disability, ketidakupayaan untuk nak bergerak. Untuk kerja sosial sekolah ni lah yang akan bantu mereka, support mereka. Sekolah tu apa yang budak ni perlu. Contoh, kalau dia adalah OKU daripada segi ada tak boleh jalan, yang akan bagi tahu dekat pihak pengetua ataupun pihak pengurusan sekolah supaya buat laluan OKU. Sekarang ni kita nak tengok pula apa pula beza kaunselor dengan pekerja sosial kan. Tadi dah tak habis pasal pekerja sosial kan. Okey, lah ni kita nak pergi kepada kaunselor. Okey, sekolah dulu lah kita selalu dengar macam kita ni masuk bilik kaunseling mesti ada kes apa-apa. Peranan kaunselor dekat sekolah tu pelajar-pelajar yang ada masalah disiplin. Selalunya cikgu disiplin yang akan minta kaunselor untuk bagi kaunseling dekat student ni lah. Yang pergi jumpa kaunselor untuk minta nasihat. Kerja sosial ni dia juga sesi intervensi. Maksud intervensi kat sini lebih kurang kaunseling tetapi lebih mendalam. Dia ada masalah kewangan sosial ni yang akan selidik from A to Z, tanya budak tu sendiri, buat intervensi, buat repo dan sebagainya. Lagi satu, pekerja sosial sekolah ni juga dia bukannya tengok daripada sudut masalah disiplin sahaja, tapi dia juga tengok daripada sudut kesihatan mental pelajar tu sendiri. Contoh, tak berkawan orang kan, tak sosial dengan orang, akan ambil tindakan untuk buat intervensi dengan dia secara berperingkat. Di situ kita boleh nampaklah kata budak ni kemungkinan dia ada masalah mental health. Kita sebagai pekerja sosial bukan saja kita linkkan dia dengan pihak hospital, tapi kita libatkan juga keluarga dia. Contoh, kita akan adakan juga sesi intervensi dengan ahli keluarga untuk nak tahu macam mana perangai budak ni sebenarnya dekat rumah, macam mana perangai dekat sekolah kan. Murid tu untuk dapatkan kembali dia punya kepuasan hidup dia. Hakikat dia pekerja sosial dekat sekolah ni memang amat diperlukan. Sebab apa? Kalau nak harapkan kepada kaunselor sekolah saja dan juga pengetua dan juga cikgu-cikgu disiplin saja tak cukup. Sebab sekarang ni masalah sosial dekat negara kita makin lama makin teruk kalau hampa perasan. Pekerja sosial sekolah. Okey, mari sini kita cerita. Okey, pekerja sosial sekolah memainkan beberapa peranan. Yang pertama adalah membantu pelajar dalam menangani permasalahan yang berlaku dalam persekitarannya. Contohnya untuk meningkatkan keupayaan pelajar termasuklah pembangunan rohani dan sosial, kemajuan akademik dan perhubungan sosial pelajar tak kira di dalam atau di luar sekolah. Yang kedua adalah sebagai penghubung komunikasi antara rumah dan sekolah. Penghubung yang macam mana tu? Okey. Pekerja sosial sekolah akan menjadi perunding bagi pihak pelajar dan ibu bapa dengan guru-guru, pembela pelajar dan orang tengah antara agensi-agensi komuniti sama ada secara langsung atau tak langsung, yang mana ia mempunyai kaitan dengan kesejahteraan pelajar dan keluarga mereka. Menurut Nielsen, ada 5 dimensi pekerja sosial sekolah iaitu perhubungan dan perkhidmatan antara pelajar dan ibu bapa, perhubungan dan perkhidmatan antara guru dan staf sekolah, perkhidmatan antara sekolah-sekolah, perkhidmatan komuniti serta tugas dalam pentadbiran dan profesional. Yang ketiga pula adalah melaksanakan intervensi bersama keluarga pelajar. Sesi intervensi bersama dengan keluarga pelajar di rumah mereka yang bertujuan untuk membantu pekerja sosial sekolah melihat sama ada sistem persekitaran pelajar mempengaruhi permasalahan pelajar atau tidak. Skop kerja seperti ini tidak termaktub dalam peranan atau tugas yang harus dimainkan oleh pentadbir sekolah maupun guru kaunselor. Yang terakhir adalah pekerja sosial sekolah ini akan menjadi perujuk pelajar kepada kepakaran luar atau agensi lain. Pekerja sosial sekolah memainkan peranan sebagai broker atau orang tengah di mana beliau merujuk pelajar yang bermasalah pada kepakaran luar atau agensi lain di luar sekolah bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan kesan dalam membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya menghubungkan pelajar yang diteliti berasal daripada keluarga yang latar belakangkan sosioekonomi rendah sehingga membawa kepada tekanan dalam diri remaja kepada bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Zakat maupun badan bukan kerajaan. Kita pergi kepada intervensi kerja sosial sekolah. Jadi salah satu keunikan dalam kerja sosial sekolah ni adalah intervensi yang dijalankan oleh pekerja sosial bagi menangani masalah sosial pelajar. Jadi apa yang dimasukkan dengan intervensi ni? Okey, intervensi bermaksud proses menolong secara sistematik berdasarkan falsafah, nilai, etika dan kemahiran-kemahiran tertentu. Jadi pekerja sosial sekolah ni bukan sahaja melibatkan intervensi di peringkat mikro saja, tetapi melibatkan intervensi di peringkat mikro, meso dan makro dalam membantu
masalah sosial pelajar. Jadi yang saya sebut mikro, meso dan makro ni apa? Okey, jadi kita pergi yang pertama adalah intervensi di peringkat mikro. Okey, intervensi di peringkat mikro ni dia intervensi yang melibatkan individu iaitu pelajar. Jadi antara intervensi di peringkat mikro ni adalah kaunseling individu, perundingan, cognitive behavior intervention dan solution focus brief therapy. Jadi dalam intervensi ni pekerja sosial akan berfokus kepada masalah, keperluan dan kekuatan pelajar. Jadi pekerja sosial sekolah bersama dengan pelajar mencari penyelesaian yang paling terbaik sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan kefusian sosial pelajar itu kembali. Okay, next kita pergi kepada peringkat meso. Okay, intervensi di peringkat meso ni dia berfokus kepada kelompok yang kecil seperti keluarga dan rakan sebaya. Pelibatan ibu bapa dalam membantu pelajar merupakan intervensi yang selalulah digunakan oleh pekerja sosial sekolah. Jadi ibu bapa pun boleh berjumpa dengan pekerja sosial di sekolah. Hal ini akan memudahkan lagi proses menolong yang dijalankan oleh pekerja sosial sama ada ke atas pelajar maupun ke atas keluarganya juga. Jadi antara intervensi yang melibatkan keluarga adalah intervensi keluarga, intervensi outreach dan amalan keluarga. Okey, kita pergi pada rakan sebaya pula. Rakan sebaya ni merupakan individu yang paling rapat dan mudah berkongsi masalah antara mereka. Jadi pekerja sosial ni sangat-sangat memerlukan rakan sebaya bagi membantu pelajar yang bermasalah ini. Jadi intervensi yang melibatkan rakan sebaya ni adalah intervensi dalam bilik darjah, intervensi rakan sebaya, cooperative learning dan intervensi rakan sebaya sebagai sokongan. Okay, yang terakhir, pekerja sosial sekolah juga turut membantu pelajar yang bermasalah di peringkat makro. Jadi intervensi di peringkat makro ni dia melibatkan komuniti yang terdiri daripada masyarakat sekeliling seperti keluarga pelajar, ahli badan-badan profesional, agensi awam maupun swasta, artis dan ahli politik. Jadi pekerja sosial sekolah ni membuat intervensi yang melibatkan komuniti berbentuk modul atau program bagi menggalakkan pelajar aktif dalam aktiviti komuniti dan melupakan masalah yang mereka akan buat. Kesimpulannya, apa yang dapat kita lihat adalah pekerja sosial amat diperlukan dalam semua sektor persekolahan di Malaysia. Hal ini bagi membantu mengembalikan atau meningkatkan lagi kefungsian sosial para pelajar. Peratusan pelajar sekolah yang terlibat dengan masalah sosial ini semakin hari semakin meningkat. Justru, intervensi pekerja sosial juga perlu diambil perhatian oleh semua pihak dalam membantu sistem pendidikan bagi mencapai kefungsian sosial pelajar sekolah di Malaysia. Walaupun kita tahu, di sekolah juga terdapat kaunselor, guru disiplin dan sebagainya.